Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Ahli-ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Tertinggi Universiti Sains Malaysia, Jawatan Kuasa Task Force Perutusan Net Chancellor tahun 2024, ahli-ahli Senat dan ketua-ketua jabatan, para jemputan khas, pelajar, staf dan semua warga Universiti Sains Malaysia yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada petang yang mulia ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya amat menghargainya sokongan yang diberikan oleh warga USM yang sudi meluangkan masa untuk berada di sini, walaupun saya tahu pada minggu ini jadualnya agak padat, terutama sekali pada minggu peperiksaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perutusan tahun ini yang bertemakan memimpin kecemerlangan Apex akan saya kupaskan berdasarkan kepada 4 aspek utama. Yang pertama, menghayati perjalanan Apex Universiti Sains Malaysia. Yang kedua, mengimbas kembali pencapaian sepanjang tahun 2023. Ketiga, memahami cabaran yang akan datang. Dan yang keempat, hala tuju USM pada tahun 2024. Warga yang saya hormati sekalian, sebagai sebuah universiti Apex, perjuangan kita perlulah berpaksikan kepada visi dan misi yang telah kita gariskan. Wajar untuk saya ingatkan kembali kepada visi kita, iaitu mentransformasi pendidikan untuk kelestarian hari esok. Manakala misi kita pula, USM ialah universiti perintis berintensif penyelidikan rentas bidang yang memperkasakan bakat masa hadapan dan mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasi kesejahteraan sosio-ekonomi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah true north kita sebagai warga Universiti Sains Malaysia. Visi dan misi ini perlu kita terjemahkan menjadi satu iltizam yang padu, tekad, yang jitu untuk kita terus memimpin dan mencipta inovasi baru, menyebarkan ilmu, membina keunggulan akademik dan profesional, membangunkan bakat yang holistik, memperkasakan masyarakat serta membentuk kelestarian ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Kita perlu sedar dengan bai'ah inilah harapan yang menggunung tinggi disandarkan kepada kita untuk menyumbang keringat dan daya demi kelestarian hari esok dan kesejahteraan semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, justru bagi menghayati kembali perjalanan Apex ini, suka saya ingatkan tentang pentingnya 5 budaya Apex yang perlu kita terus pupuk dalam kalangan warga kita. Yang pertama, pemikiran inovatif. Yang kedua, pendekatan lautan biru. Ketiga, berasaskan kelestarian. Keempat, mengutamakan bottom billions. Dan yang kelima, menghasilkan impak. 5 budaya Apex inilah yang akan membezakan kita, iaitu USM, dengan institusi pendidikan tinggi yang lain. Setiap warga yang terlibat dalam penyelidikan, pengajaran dan pentadbiran perlu menjadi inovatif dan sentiasa mencari peluang baharu untuk kita terus maju ke hadapan. Sebagai Universiti Apex, setiap inisiatif yang diambil dari setiap strategi yang diformulasi perlulah berteraskan kepada kelestarian serta mensasarkan golongan terkebawah, iaitu bottom billions. Dan yang paling utama, tuan-tuan dan puan-puan, setiap apa yang kita garapkan dan setiap tindakan yang kita ambil perlulah berasaskan kepada Apex. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya yakin semua masih ingat pada tanggal 4 hari bulan September tahun 2008,
kita sama-sama meraihkan penganugerahan USM sebagai universiti apex yang pertama di Malaysia, iaitu the Accelerated Program for Excellence ataupun program pemacuan untuk kecemerlangan. Anugerah ini merupakan pemangkin kepada USM untuk melonjakkan kecemerlangan bertaraf dunia menggunakan acuan kita sendiri dalam mencipta impak yang bermakna kepada kelestarian sejagat. Pada tahun 2008 inilah bermulanya perjalanan USM Apex Fasa 1 dalam penetapan asas dan pembangunan kecemerlangan. Fasa ini melibatkan perubahan atau transformasi menyeluruh, melibatkan pelajar dan staf. Apex Fasa 1 ini telah mengubah landscape USM menjadi sebuah universiti yang cemerlang dalam pelbagai hal berkaitan penyelidikan, penerbitan, pelajar dan program yang melibatkan golongan terkebawah, iaitu bottom billions. Kita kini berada di penghujung fasa 2, iaitu fasa memacu kecemerlangan. Persoalannya, selepas lebih 15 tahun kita menerima pengiktirafan Apex ini, apakah pencapaian kita dan ke manakah ala tuju kita seterusnya? Justru bagi memastikan kita berada dalam landasan yang betul, Jawatankuasa Pemandu Apex telah ditubuhkan pada tahun 2023. Jawatankuasa ini telah diamanahkan untuk merencana dan merangka inisiatif strategik bagi kesinambungan kecemerlangan Apex. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, dalam merencana kecemerlangan Apex, kita sebagai warga universiti perlu sentiasa cakna dengan cabaran semasa landscape pendidikan tinggi negara dan global. Peranan kita dalam penyediaan bakat yang unggul, pemantapan penyelidikan dan inovasi, pemindahan dan pengkongsian ilmu serta pengantarabasaan merupakan satu amanah yang besar yang perlu kita galas bersama. Atas dasar ini juga, baru-baru ini Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir telah menggariskan 5 fokus utama Pelan Tindakan Hala Tuju Pendidikan Tinggi 2024 bagi memacu kecemerlangan bersama, iaitu fokus 1, penyediaan bakat terbaik negara. Fokus 2, pengukuhan ekosistem penyelidikan dan inovasi. Fokus 3, pelaksanaan pendekatan baru, program pemindahan dan pengkongsian ilmu. Fokus 4, peantarabangsaan pendidikan tinggi. Dan yang kelima, pemantapan ekosistem pemboleh daya. Berdasarkan kepada 5 fokus utama ini, jelas bahawa kita sebagai warga institusi pendidikan tinggi perlu merangka strategi yang lebih berkesan bagi memformulasikan resolusi inovatif yang relevan dengan keperluan cabaran perdana dan juga global. Merujuk kepada fokus 1, iaitu penyediaan bakat terbaik negara, banyak pencapaian kita yang boleh kita banggakan selaku warga USM sepanjang tahun 2023. Saya ingin berkongsi pencapaian cemerlang model inkubator penyelidikan dan serap industri MRI3 yang dipelopori oleh USM. Model MRI3 telah diangkat sebagai sebuah model yang diiktiraf pada peringkat nasional dengan penyerahan watikah kepada Universiti Sains Malaysia selaku Ketua Konsortium Elektrik dan Elektronik Universiti di Malaysia. Program ini menjanjikan nilai tambah yang amat memberangsangkan kepada graduan dengan penawaran gaji permulaan yang kompetitif, iaitu sebanyak RM4,000 minima dengan sasaran lebih 1,000 pendapatan oleh pihak industri serta rakan strategik kita. Dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat, setakat ini kita telah berjaya membangunkan 660 micro-credential yang memberi manfaat kepada seramai lebih daripada 60,000 orang pelajar. Sebanyak 127 MOOC atau MOOC juga telah berjaya dibentuk dan kini diikuti seramai lebih 63,000 pelajar dan Alhamdulillah
seramai lebih 10,000 pelajar telah pun berjaya menamatkan kursus MOOC ini sepenuhnya. Ramai di antara kita juga telah sedia maklum tentang kewujudan Universiti Sains Malaysia atau USMAKL. USMAKL yang bermula pada tahun 2023 menawarkan program ijazah tinggi yang kompetitif, berdaya saing dan bernilai tinggi dengan jumlah enrolment pelajar melebihi 500 orang. Yang mengikuti 7 program pascasiswa setakat ini yang ditawarkan di USMAKL. Kita juga dalam perancangan untuk menambah beberapa lagi program yang kompetitif di USMAKL berdasarkan permintaan tinggi sama ada dalam ataupun luar negara. Dalam usaha memupuk bakat yang unggul bagi keperluan negara, USM telah memperkenalkan pembelajaran berasaskan teknologi seperti Spices at PPSP yang mana sebuah galeri interaktif yang dilengkapi dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran 3 dimensi ataupun 3D, realiti maya, VR dan realiti tambahan AR telah diwujudkan. Usaha ini adalah sejajar dengan perkembangan dunia yang digital yang memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan abad ini. Di samping itu, agenda hebat juga dimantapkan dalam pelbagai aspek kecemerlangan holistik graduan termasuk dalam bidang keusahawanan, inovasi sosial, sukan serta pidato dan debat. Ingin saya berkongsi di sini bahawa USM telah berjaya melahirkan 2 graduan jutawan melalui program inkubator keusahawanan ini. Ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Tuan-tuan, puan-puan, warga USM yang saya hormati sekalian. Pada masa yang sama, kita juga telah melahirkan beberapa ahli sukan yang mampu bersaing pada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Pencapaian yang membanggakan ini adalah penglibatan pelajar kita mewakili negara dalam acara judo bagi kategori bawah 57 kg di Sukan C pada 14 Mei 2023. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Fokus utama yang kedua, memperincikan pengukuhan ekosistem penyelidikan dan inovasi yang juga menunjukkan prestasi yang merangsangkan pada tahun 2023. Kita telah menyaksikan Universiti Sains Malaysia berjaya melonjakkan kecemerlangan MyRA dengan peningkatan yang amat membanggakan sekaligus meletakkan USM pada tangga kedua terbaik antara universiti penyelidikan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu pencapaian yang sangat-sangat cemerlang yang ingin saya rakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada semua yang telah berjaya mengambil tenaga bagi menaikkan semula imej dan reputasi Universiti Sains Malaysia. Dalam usaha memacu kecemerlangan Universiti Sains Malaysia sebagai universiti penyelidikan, 4 bidang tujahan utama telah dikenal pasti, iaitu yang pertama teknologi satelit, yang kedua penyelidikan kanser, ketiga semikonduktor dan yang keempat kelestarian. Kecemerlangan dalam bidang tujahan ini memerlukan kita memperkasakan lagi penyelidikan transdisiplinari yang menjadi asas utama kepada Universiti Apex. Penyelidikan kita dimantapkan lagi dengan kejayaan warga Universiti Sains Malaysia dalam memperolehi peruntukan penyelidikan dari pembiayaan luar yang telah mengurangkan kebergantungan kepada sumber dalaman. Penyelidik Universiti Sains Malaysia telah berjaya memperolehi grant lebih daripada 42 juta pada tahun 2023. Secara kumulatifnya, sehingga Disember 2023, penyelidik Universiti Sains Malaysia menerima lebih daripada 76 juta grant sama ada daripada grant kementerian dan 34 juta daripada grant antarabangsa dan juga industri. USM juga merupakan universiti yang mendapat peruntukan tertinggi
dan bilangan geran yang terbanyak bagi geran penyelidikan FRGS bagi 3 tahun berturut-turut. Ini merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada semua. Dari aspek pencapaian inovasi pula, sebanyak 445 harta intelek telah berjaya didaftarkan menjadikan USM sebagai universiti yang tertinggi di Malaysia dalam pencapaian harta intelek. USM kini mempunyai 22 syarikat terbitan ataupun spin-off yang aktif dengan nilai perkecualian pada tahun 2023 melebihi RM1 juta. USM akan terus melonjak kecemerlangan dalam bidang kelestarian dengan amanah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada USM sebagai peneraju dalam membangunkan dasar kelestarian institusi pengajian tinggi ataupun DKIPT. Dasar pembangunan asas dan panduan kelestarian ini bakal digunapakai oleh semua institusi pengajian tinggi di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, para saudara dan saudari sekalian, Makmal Hidup or Living Labs merupakan inisiatif inovatif yang memungkinkan warga universiti serta masyarakat memperolehi pengalaman praktikal di medan eksperimen hidup yang membolehkan idea diuji secara langsung dalam persekitaran yang sebenar. USM bertuah kerana memiliki 3 makmal hidup ataupun living labs iaitu arkeologi global, CIMEX dan juga REDAC. Dengan adanya makmal hidup ini, universiti dapat menjadi pusat kecemerlangan yang tidak hanya menghasilkan ilmu pengetahuan tetapi juga memberi impak yang positif kepada masyarakat. Kejayaan penyelidikan USM diteruskan lagi dengan pengiktirafan Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik ataupun INO sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi ataupun High COE yang keempat pada tahun 2023. Tahniah kepada semua. Besarlah harapan kita agar dengan pengiktirafan ini, usaha penyelidikan dalam pembangunan ataupun R&D dalam bidang sains nano, bahan nano, pembuatan nano dan kejuruteraan nano serta optoelektronik nano akan dapat berkembang pesat selaras dengan keperluan industri. Saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha kita mentransformasi kehidupan golongan terbawah serta memartabatkan agenda inklusiviti, USM telah menjalankan pelbagai inisiatif yang selaras dengan fokus 3, iaitu pelaksanaan pendekatan baharu, program pemindahan dan pengkongsian ilmu. Sebanyak 154 projek kesejahteraan sosial dan pembangunan komuniti telah berjaya dijalankan termasuk program pemindahan ilmu dan inovasi sosial, libat sama universiti komuniti, program KRIS, program C3 dan juga pusat transformasi OKU. USM merekodkan pencapaian yang luar biasa dengan pembiayaan luar melebihi 14 juta yang melibatkan 609 komuniti dan hampir 172,000 penerima manfaat. Ini untuk tahun 2023 sahaja ya. Hasil daripada program pemindahan dan pengkongsian ilmu ini, purata pendapatan yang diperolehi oleh penerima manfaat adalah di antara 1,500 sehingga 7,000 ringgit Malaysia sebulan. Satu transformasi peningkatan sosial ekonomi komuniti yang membanggakan. Syabas saya ucapkan kepada pasukan yang telah menjayakan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu aspirasi negara adalah menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan dan bakat antarabangsa. Justru pengantarbangsaan pendidikan tinggi merupakan fokus utama bagi setiap institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Sebagai warga USM, kita wajar meraihkan kejayaan kita sebagai institusi yang mempunyai enrolment yang tertinggi pelajar antarabangsanya
di kalangan IPT awam ataupun swasta pada tahun 2023. Komposisi pelajar antarabangsa mengikut peratusan tertinggi adalah daripada China, Jordan, Iraq, Nigeria, Pakistan, Mesir dan juga India. Suka saya berkongsi di sini bahawa program pasca siswazah yang mempunyai enrolment tertinggi di segi pelajar antarabangsanya pada tahun 2023 adalah Master of Business Analytics, Master of Design in Creative Industry, Master of Professional Management, Master of Communication and Master of Science in Data Analytics. Tahniah sekali lagi pada pusat-pusat pengajian yang telah membantu atau meningkatkan. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan dan saya yakin hari ini kita ada ramai lagi atau banyak lagi program lain yang boleh kita tawarkan di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, usaha memertabatkan pendidikan tinggi pada peringkat antarabangsa telah berjaya meletakkan USM di peta dunia dengan penawaran program pesisir, dwi ijazah dan ijazah bersama dengan kerjasama daripada institusi sama ada di China, Turki, Lebanon, Egypt, Iraq, India, Jepun, Perancis, Indonesia, Thailand dan juga United Kingdom. Yang nyata, pencapaian seumpama ini tidak dapat dicapai tanpa usaha dan juga kerjasama daripada semua pihak. Tahniah sekali lagi. Kita juga berbangga dengan pencapaian USM sebagai universiti peneraju kelestarian. Selama 2 tahun berturut-turut kita diiktiraf sebagai universiti keempat terbaik dunia dan juga yang terbaik di Asia oleh Times Higher Education Impact Rankings. USM kekal unggul dalam SDG 1, SDG 2, SDG 16 dan juga SDG 17. Pencapaian seumpama ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sokongan padu dan komitmen berterusan daripada semua pihak adalah penting untuk terus kita kekal cemerlang. Dalam aspek fokus utama 5, pemantapan ekosistem pemboleh daya, USM telah berusaha untuk mengukuhkan penjanaan kewangan. USM telah merekodkan pendapatan yang amat memberangsangkan pada tahun 2023. Sejumlah RM400 juta telah berjaya dijana pada tahun 2023 dengan perincian yang berikut, iaitu yuran pelajar sebanyak 248 juta, U-Science Soldi yang telah mencapai lebih pada 60 juta, susu dan pelesenan teknologi 1 juta, perkhidmatan solar di kampus Induk sebanyak 3.8 juta ringgit dan di kampus kejuruteraan 1.9. Tahniah sekali lagi kepada semua yang membantu universiti. Perkhidmatan kesihatan dan perubatan diperkukuhkan lagi dengan pewartaan Pusat Perubatan USM Bertam ataupun PPUSB pada 23 Januari 2023. Untuk rekod, seramai lebih daripada 1,000 orang pesakit kanser telah menerima rawatan brachytherapy semenjak 2018, manakala rehabilitasi robotik PPUSMB telah berjaya menjana pendapatan melebihi 3 juta ringgit sehingga 2023. Tahniah sekali lagi pada PPUSMB. Perkhidmatan kesihatan dan perubatan juga telah merekodkan penjanaan kewangan yang sangat memberangsangkan dengan jumlah keseluruhan melebihi 40 juta ringgit. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, sukacita ingin saya berkongsi bahawa USM telah menerima peruntukan di bawah Rolling Plan RP1 sehingga RP4, rancangan Malaysia ke-12 sebanyak lebih daripada 400 juta ringgit. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada pasukan yang telah bertungkus lumus membantu universiti dalam penyediaan kertas kerja dan pembentangan RMK 12 ini. Untuk makluman semua, pada tahun 2023 kita telah menyiapkan beberapa projek di semua kampus kita bagi menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang kondusif
Kita telah menaikkan semua rangkaian sistem telekomunikasi dan pusat data universiti bagi semua kampus. Di samping itu, bagi memastikan penyampaian kesihatan yang lebih berkualiti, Wad 7 Timur, 8 Utara dan bilik on-call pegawai perubatan di Hospital Universiti Sains Malaysia telah dinaik taraf. Di bawah inisiatif KAS 2023, USM telah menyiapkan beberapa projek seperti yang berikut. Naik taraf fasiliti Dewan Kuliah X dan Y dan juga bilik tutorial di kampus Indo. Mengecat bangunan dan pengindahan landscape ke semua kampus. Pemasangan skrin LED di Dewan Utama Kampus Kesihatan. Naik taraf Dewan Persidangan Universiti, Dewan Persidangan Utama Universiti, DPU. Pembinaan bangunan D-Prince untuk program audiologi dan patologi pertuturan. Naik taraf pusat mahasiswa kampus kesihatan. Baik pula gelanggang badminton dan juga gimnasium di kampus kejuruteraan. Ini adalah inisiatif yang telah diminta atau dibuat bersama dengan MPP yang lepas. Beberapa projek di bawah inisiatif KAS 2023 akan diteruskan pada tahun 2024. Antaranya ialah pergantian trek balapan stadium olahraga, naik taraf Wad 8TD dan 8TT, 8T depan, timur depan dengan 8T timur tengah. Dan penambahbaikan Wad Korporat di Universiti Sains Malaysia, penempatan baharu pusat racun negara, pembinaan klinik pakar, ruang integrasi dan wad rehabilitasi IPPT ataupun PPUSMB. Warga Universiti Sains Malaysia yang saya kasihi, sesungguhnya kita amat bersyukur dengan kejayaan yang telah kita kecapi dan sokongan yang kita peroleh. Namun demikian, kita perlu terus berusaha untuk menjadi sebuah institusi yang mampan kendiri, iaitu self-sustaining. Kita sedia maklum betapa dunia VUCA atau VUCA telah mewujudkan pelbagai ketidaktentuan ataupun uncertainty dalam kehidupan kita. Dalam kita merangka strategi untuk menempuh dunia VUCA ini, kita dikejutkan pula dengan cabaran baru dunia BANI, brittle, anxious, non-linear and incomprehensible, yang disifatkan sebagai dunia yang lebih huru-hara ataupun chaotic. Sebagai warga yang progresif, saya yakin kita mempunyai kemampuan untuk mengubah paradigma ini dan mencipta kedaya tahanan yang ampuh untuk memacu kejayaan. Cabaran dunia tanpa sepadan tidak boleh lagi dipandang remeh. Namun demikian, dengan kerjasama pelbagai pihak, kecekapan yang tinggi dan penglibatan semua secara inklusif, kita dapat mencipta resolusi yang teguh dan berdaya tahan dalam mengharungi dunia BANI ini. Bak kata perpatah, bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Menurut laporan OECD yang bertajuk Global Scenarios 2035, Exploring Implications for the Future of Global Collaboration and the OECD. 3 senario yang mungkin berlaku menjelang 2035 merujuk kepada dunia pelbagai landasan ataupun multi-track. Dunia maya ataupun dipanggil virtual world dan dunia mudah terancam ataupun vulnerable world. Senario ini hanya mewakili sebahagian kecil daripada kemungkinan yang bakal berlaku. Kesiapsagaan kita dalam menghadapi gelombang dunia 3 dimensi ini adalah amat penting agar kita kekal, utuh dan apuh mengharungi apa jua cabaran yang mendatang. Justru, kita perlu kukuhkan ukhuwah, bersinergi dan melangkah bersama-sama sebagai satu pasukan yang mantap agar kita merealisasi moto Menara Gading yang bertuah ini, iaitu kami memimpin, we lead. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya yakin pada tahun 2024 ini akan memberi lebih banyak peluang pada USM untuk terus mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. USM akan meneruskan pengembaraan
ke arah kecemerlangan yang termaktub dalam visi dan misi kita. Perjalanan yang bakal kita tempuhi sepanjang 2024 ini akan memfokuskan pada implementasi pelan strategik USM APEC sebagai tonggak utama, memberi tumpuan kepada 5 fokus utama pendidikan tinggi dan memaksimumkan pencapaian dalam kerangka Malaysia, kerangka ekonomi madani. Pelan strategik USM APEC menitik beratkan kepada 5 objektif strategi utama yang meliputi kecemerlangan akademik, kecemerlangan pelajar, kecemerlangan penyelidikan, kecemerlangan perkhidmatan dan kecemerlangan kewangan. Objektif ini disokong oleh 5 pemboleh ubah yang sangat penting, iaitu bakat, governance, pemposisian dan akhir sekali sumber serta foresight. Pelan strategi ini akan mencorakkan sasaran prestasi USM. Untuk merealisasikan pelan ini, satu sesi khas bersama semua ketua jabatan akan kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan warga USM yang saya hormati, saya ingin memberi tumpuan kepada inisiatif utama APEC 2024 yang merangkumi 10 tujahan. Inisiatif yang telah dikenal pasti ini dikategorikan sebagai inisiatif quick win yang membolehkannya dapat dilakukan pada tahun 2024 demi mengekalkan momentum yang sedia ada. Inisiatif ini juga merupakan pemboleh daya yang diperlukan untuk memimpin kecemerlangan APEC. 10 tujahan yang dikenal pasti adalah pemposisian dan jenama Universiti Sains Malaysia, keunggulan global, transformasi digital, pendidikan dinamik dan inovatif, ekosistem penyelidikan dan inovasi, pembangunan bakat, kelestarian persekitaran, kelestarian keuangan, strategic foresight dan juga governance. 10 tujahan yang telah dikenal pasti ini ada selari dengan 5 fokus utama KPT yang seperti saya maklumkan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, saya ingin mengajukan satu soalan kepada semua yang hadir pada petang ini. Apakah citra USM? Apakah yang sinonim dengan jenama Universiti Sains Malaysia? Ada yang mengatakan bahawa jenama USM adalah APEC. Ada juga yang mengatakan ianya adalah kelestarian. Persoalannya, sejauh manakah keterlihatan USM sebagai sebuah universiti APEC dan juga sebagai sebuah universiti berasaskan kepada kelestarian? Apakah strategi kita di dalam penjenamaan ini? Menurut Martin Newman, the brand guru, a brand is not what you say it is what they say it is. Meningkatkan keterlihatan dan membentuk strategi pemposisian dan penjenamaan yang efektif adalah sangat penting bagi sebuah institusi. Ia tidak hanya melibatkan pengenalpastian USM sebagai institusi pendidikan tinggi yang unik, tetapi melibatkan pembentukan semula posisi dan imej USM dalam usaha menarik bakat yang terbaik, pengukuhan identiti USM APEC dan keterlihatan Universiti Sains Malaysia sebagai universiti peneraju kelestarian ataupun sustainability-led universiti. Kita sedia maklum bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara 2015-2025 telah menggariskan keunggulan global, iaitu global prominence, sebagai salah satu lonjakan dalam memastikan Malaysia dikenali sebagai hub pendidikan antarabangsa. Seiring dengan itu, Universiti Sains Malaysia memberi tumpuan khusus kepada inisiatif melebarluaskan program Universiti Sains Malaysia pada peringkat antarabangsa. Dalam usaha meningkatkan keunggulan global, USM akan terus menawarkan program berkualiti dan setanding dengan universiti terkemuka di dunia. Ini bermakna kita akan sentiasa memastikan program yang ditawarkan adalah kompetitif dan relevan dengan keperluan contemporary dan juga masa hadapan. Selain itu, kita akan terus menerajui pembangunan model penyagaan kerjasama akademik antarabangsa yang inovatif dan yang berimpak tinggi.
Usaha ini bakal memperluaskan jaringan, meningkatkan keterlihatan dan mengukuhkan kolaborasi strategi dengan institusi pendidikan tinggi antarabangsa. Antaranya adalah mengambil pendekatan proaktif dalam memperluaskan program pesisir di negara-negara MENA, iaitu Middle East and North Africa, Asia Tengah dan juga China. Bagi memastikan keteraturan tata kelola penggunaan model kerjasama akademik, USM akan membangunkan dasar program pesisir. Dasar ini bakal memuatkan perancangan dalam memperluaskan dan juga memperkukuhkan peranan USM dalam perkembangan program pesisir. Ini termasuk inisiatif untuk memperbaiki infrastruktur, menyediakan sokongan penyelidikan dan pembangunan serta meningkatkan accessibility kepada pendidikan tinggi di kawasan-kawasan pesisir. Komitmen Universiti Sains Malaysia adalah untuk memastikan bahawa program pesisir kita akan terus berkembang dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat serta membuka peluang kepada pelajar-pelajar dari pelbagai latar belakang. Suka saya maklumkan di sini bahawa Jabatan Pendidikan Tinggi KPT telah meluluskan penubuhan USM International yang bertempatkan di Wrexham, Glugo, Pulau Pinang. Ini merupakan model inovatif global at home yang bakal menawarkan program secara pesisir pada peringkat pra-siswaza dan juga pasca siswaza. Untuk permulaan, 3 program telah dikenal pasti dan telah pun mendapat kelulusan untuk ditawarkan. Program pesisir ini selaras dengan hasrat negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan dan bakat global. Di samping menjadikan Universiti Sains Malaysia sebagai institusi mampan kendiri ataupun self-sustaining. Transformasi digital adalah penting untuk menjadikan Universiti Sains Malaysia lebih relevan dan berdaya saing dalam dunia tanpa sepadan yang sangat mencabar dan disruptif. Transformasi digital melibatkan penggunaan kecerdasan generatif atau AI, generative AI dalam penghasilan bahan pengajaran akademik, kelancaran proses kerja, pengurusan hubungan pelanggan serta pembelajaran pembelajaran sepanjang hayat melalui micro-credential dan juga MOOC. Inisiatif ini memberi nilai tambah kepada pemegang taruh dan membantu USM menjadi lebih kompetitif. Dalam perancangan tujuan ketiga ini, USM akan menjalinkan kerjasama pengkongsian kepakaran dengan pihak ketiga melalui antaramuka pengaturcaraan aplikasi API untuk analitik data raya atau big data analitik pelajar, staf dan pengurusan yang akan membantu tindakan dan intervensi bersasar ataupun targeted interventions yang berasaskan kepada data. Pembangunan kapasiti akan melibatkan pendedahan berkala kepada staf tentang teknologi dan pengetahuan dasar ke arah perubahan proses kerja yang berasaskan digital termasuk teknologi perkomputeran cloud. Dan yang paling membanggakan, kita akan menjalinkan kerjasama rangkaian penyelidikan 100 Gbps yang berpusat di USM sebagai wakil tunggal Malaysia. Inilah aspirasi Universiti Sains Malaysia, kami memimpin. Dalam era pasca norma baharu, landscape pengajaran dan pembelajaran mengalami perubahan transformasi ke arah pendidikan yang dinamik dan juga inovatif. Paradigma pendidikan ini dicirikan dengan keupayaan adaptasi, fleksibiliti dan komitmen yang berterusan dengan mengaplikasi kaedah baru berdasarkan kepada keperluan semasa agar kita terus relevan pada masa yang akan datang. Untuk kekal relevan, pendidikan yang ditawarkan adalah pendidikan berasaskan teknologi dan kecerdasan buatan. Inisiatif transformasi digital yang dirancang akan menjadi sokongan kepada pembangunan yang berterusan. Pada masa yang sama, kita perlu sedar bahawa pembelajaran kini
dan pada masa hadapan perlu berubah dan ditekankan kepada pengalaman pelajar. Kita harus memastikan bahawa proses pembelajaran mampu menghasilkan graduan yang relevan dengan keperluan industri dan negara yang kemudiannya akan menjadi agen perubahan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Tujuan kelima ialah ekosistem penyelidikan dan inovasi. Merujuk kepada pencapaian penyelidikan inovasi yang mempunyai impak melampaui sempadan penyelidikan. Penyelidikan dan inovasi sepatutnya secara langsung mengubah dan mempengaruhi sama ada industri, masyarakat atau komuniti secara keseluruhan, terutama sekali golongan terkebawah. Oleh itu, adalah penting bagi semua penyelidik Universiti Sains Malaysia untuk memperkukuhkan impak penyelidikan. Ini dapat dicapai melalui penglibatan dalam penyelidikan transdisiplinari yang merentasi sempadan disiplin dan kolaborasi pelbagai kepakaran untuk mencipta impak yang lebih luas dan berkesan kepada masyarakat dan juga negara. Pencapaian USM dalam penyelidikan dan inovasi telah menunjukkan kita tidak bergantung sepenuhnya kepada dana penyelidikan dalaman. Namun begitu, pada masa yang sama adalah penting untuk terus memperkuatkan kelestarian dana penyelidikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti penyelidikan yang berkualiti dan yang berimpak. USM bakal melancarkan model dana penyelidikan lestari yang melibatkan pengumpulan sumbangan tunai melalui pengecualian cukai berganda ataupun double tax exemption dan alumni equity crowdfunding. Satu aspek penting yang perlu diberi utama ialah usaha untuk membudayakan keunggulan dalam kalangan ahli akademik. USM ingin melahirkan pemimpin penyelidikan dan akademik, research and academic leaders yang mencakupi nilai-nilai profesionalism, inovasi, etika kerja dan kebertanggungjawaban. Pada masa yang sama, USM akan mempertingkatkan keserjanaan jaringan industri komuniti yang akan memastikan impak yang berterusan kepada masyarakat. Dalam menyokong inisiatif ini, USM telah memperuntukkan RM600,000 untuk grant libat sama universiti komuniti pada tahun ini. Kita juga telah mensasarkan lebih pada RM10 juta dari segi pembiayaan luar untuk inovasi sosial bagi meningkatkan kapasiti aktiviti jaringan komuniti dan juga industri. Dalam memastikan bahawa USM mempunyai garis panduan yang lepas dalam perkara ini, dasar kolaborasi industri akan dibangunkan untuk memberi panduan dan kerangka tindakan yang jelas dalam pengurusan dan pelaksanaan program-program berimpak tinggi dan memberikan manfaat yang optimum kepada semua pihak yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inisiatif pembangunan bakat akan memfokuskan kepada kecemerlangan kepimpinan dan kemampanan serta keterampilan mahasiswa. Untuk melahirkan pemimpin yang beretika dan berkualiti dengan budaya Apex, kita bakal memberi nafas baru kepada program kepimpinan Apex Pearl, iaitu Apex Pearl Leadership Program. Program ini merupakan inisiatif latihan dan bimbingan bagi mengilap bakat dan melahirkan pemimpin USM masa hadapan. Program ini juga bakal menyediakan pelan penggantian USM yang mantap. Ini termasuklah penambahbaikan sistem penilaian 360 degree yang membolehkan penilaian prestasi yang komprehensif dan menyeluruh serta pelaksanaan proses pengenalpastian pemimpin dapat dilakukan dengan sempurna. Dalam usaha memupuk bakat unggul Universiti Sains Malaysia, kita bakal memperkenalkan satu inisiatif baru iaitu Apex Residency Program, ARP at USM. ARP merupakan program penempatan khas staf akademik dan pentadbiran bagi tujuan perkongsian kepakaran, pendedahan dan juga latihan. Usaha ini bertujuan untuk memperkasakan bakat
dan memperkukuhkan pelan pergantian USM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memastikan kecemerlangan pelajar dan menyokong pembangunan bakat yang holistik, USM terus komited untuk memperkasakan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa melalui inisiatif hebat. Inisiatif yang dirangka melibatkan program pembangunan kemahiran, keusahawanan, inovasi dan kepimpinan yang akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengembangkan keupayaan dalam pelbagai bidang. Pada masa yang sama, USM akan terus menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti kecemerlangan komuniti dan kerjasama dengan industri melalui program sukarelawan, program penyelidikan dan program kerjasama industri komuniti. Keterlibatan pelajar dalam program-program ini akan memberikan pengalaman yang praktikal dan memupuk nilai-nilai kerjasama, tanggungjawab, sosial dan juga kepimpinan. Sebagai universiti yang berasaskan kelestarian, USM komited untuk menjadi universiti rendah karbon. Aspirasi ini perlu dipantau melalui pemantauan jejak karbon yang berkesan. Inisiatif ini telah pun dimulakan pada tahun 2020 dan akan diterus dimantapkan pada tahun ini dengan pemantauan yang lebih baik. USM akan memberi fokus pada 4 aspek penting iaitu elektrik, air, sisa pepejal dan juga mobiliti di dalam kawasan kampus. Kita telah pun memulakan gerak kerja projek perintis pemantauan air ke arah kelestarian. Selain daripada memantau jejak karbon, proses ini juga akan meningkatkan kecekapan penggunaan air. Sebuah universiti yang berjaya tidak hanya diukur dengan kecemerlangan akademiknya, tetapi juga dengan kedudukan kewangan yang kukuh dan tidak terlalu bergantung kepada sumber daripada kerajaan. Kemandirian institusi dalam kelestarian kewangan adalah asas yang sangat penting untuk kita terus berkembang. Menyokong inisiatif penyelidikan, menyediakan penyelidikan berkualiti dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta menyokong perkembangan bakat pelajar. Tanpa kestabilan kewangan, universiti mungkin menghadapi cabaran besar dalam menyediakan kemudahan, perkhidmatan dan peluang akademik yang berkualiti tinggi. Ini boleh merencatkan pembangunan kurikulum, penyelidikan dan inovasi yang sangat penting bagi pertumbuhan universiti dan juga sumbangan kepada masyarakat. Atas dasar ini, inisiatif yang memfokuskan kepada kelestarian keuangan akan dilaksanakan termasuklah pengurusan keuangan berasaskan data iaitu analitik keuangan, pembangunan kompetensi pengurusan keuangan serta pembentukan model insentif keuangan yang baru bagi meningkatkan produktiviti serta keupayaan daya saing kita. Saya yakin dengan usaha semua ke arah kelestarian keuangan, kita akan dapat memastikan universiti kita ini akan terus cemerlang sebagai pusat keunggulan akademik, inovasi dan pembangunan bakat yang unggul. Seterusnya, bagi memastikan bahawa kita sentiasa bersedia menghadapi dunia bani tadi yang saya sebut tadi dengan penuh yakin, adalah penting untuk Universiti Sains Malaysia mengambil pendekatan yang berstruktur untuk meramal dan meninjau perubahan masa hadapan secara lebih proaktif, iaitu strategic foresight, yang merupakan pendekatan yang mampu menjadikan USM sebagai institusi yang bukan saja kalis masa hadapan iaitu future proof, malah tersedia masa hadapan iaitu future ready. Antara inisiatif yang dicadangkan adalah menjalankan transformasi digital, analisis trend pembangunan lestari serta meramal kesan dan perubahan yang bakal berlaku, termasuk merangka pelbagai kemungkinan senario global. Dengan mengambil langkah ini, USM akan lebih yakin dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Tujuan terakhir merujuk kepada governance yang tangkas dan fleksibel
Dia merujuk kepada beberapa inisiatif. Pertama, integrasi teknologi untuk meningkatkan kecekapan, komunikasi dan pembuatan keputusan berasaskan data, data-driven decision. Kedua, mengurangkan birokrasi dengan memperkenalkan SOP yang lebih mudah dan pembangunan dasar dalaman dan juga SOP USM sendiri. Tuan-tuan, para hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kita akan meneruskan usaha untuk mencipta persekitaran yang kondusif dan memberi impak yang positif untuk memastikan tahap kesejahteraan warga USM adalah terjaga. USM sentiasa mendengar keluhan staf berkaitan pelbagai isu, terutamanya isu perjawatan yang sememangnya menjadi topik perbualan ramai. Pada tahun ini, kita telah bersetuju untuk melantik staf akademik kontrak warga negara kelantikan tetap. Tertakluk kepada syarat-syarat lantikan jawatan yang telah ditetapkan. Pada tahun ini, USM akan meneruskan usaha untuk memastikan kesejahteraan warga kampus di bawah projek RMK 12 dalam menaik taraf infrastruktur yang usang, naik taraf makmal, penggantian peralatan usang dan perolehan peralatan baru di semua kampus. Untuk makluman semua, projek inisiatif khas 2024 juga akan dilakukan pada tahun ini. 5 aspek utama ialah pengajaran dan pembelajaran, infrastruktur, kesihatan, kenderaan dan juga sukan. Kita akan memulakan usaha untuk menaik taraf sistem audio Dewan Kuliah serta penyelenggaraan alatan PMP, pembelajaran dan juga pengajaran. Kita juga akan naik taraf semua kemudahan yang usang. Tambah struktur berbumbung serta baik pulih panggung sasaran. Seterusnya, peralatan kesihatan. Pembelian 2 unit bas untuk kampus kesihatan 1 dan kampus kejuruteraan 1 bas serta pemasangan bumbung gelanggang bola jaring kampus kesihatan termasuk juga di kampus kejuruteraan. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, dengan pelaksanaan 10 bidang tujuan tadi, saya yakin USM akan terus maju memimpin kecemerlangan Apex dan memberi sumbangan yang signifikan kepada pembangunan bakat dan kesejahteraan masyarakat sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat global. Kejayaan USM semalam, hari ini dan masa hadapan adalah atas sokongan dan sumbangan berterusan daripada semua warga USM. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, dalam perutusan landasan Hala 7 Kementerian Pendidikan Tinggi 2024 menekankan asas utama kita adalah bermula dari dalam, bermula dari diri kita masing-masing, bermula dari setiap warga, bermuafakat dalam pembinaan satu pasukan yang padu, mantap dan juga tangkas. YBM, Menteri Pendidikan juga berpesan ajar kita wujudkan wahdatul fiqh dan wahdatul amal, iaitu kesepakatan fikiran dan amal dalam meningkatkan martabat pendidikan tinggi negara. Kita perlu semarakkan semangat kebersamaan dalam setiap perancangan dan juga tindakan kita. Bak kata perpatah, serumpun bak serai, sesusun bak sirih, sehimpun tidak terurai, seadun tidak tersisih. Inilah kunci kepada kejayaan dan keberhasilan perancangan yang telah dan akan kita rangka. Justru, saya ingin mengajak semua warga USM untuk kita terus bergerak sederap dengan penuh tekad dan bersatu hati untuk kita sama-sama mengangkat martabat universiti yang bertuah ini sebagai sebuah institusi yang unggul, yang dihormati serta disengani di seluruh dunia. Usaha yang jitu dan komitmen yang padu daripada semua warga USM amatlah diperlukan
kerana pastinya yang datang, yang bulat itu tidak akan datang bergolek, yang pipih itu tidak akan datang melayang. Pesanan saya, peliharalah nama baik universiti kerana setiap tindakan kita pasti akan memberi kesan kepada semua. Ibarat telur sesangkak pecah sebiji, pecahlah semua. Sebelum saya mengakhiri perutusan saya pada petang ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan ribu terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program hari ini secara langsung ataupun tidak langsung dalam penghancuran Majlis Perutusan Naib Chancellor 2024 ini. Sekalung penghargaan saya ucapkan kepada timbalan-timbalan Naib Chancellor, Jawatankuasa Pengurusan Universiti, Jawatankuasa Perutusan Naib Chancellor, Jawatankuasa Pemandu APEX, Pejabat Naib Chancellor, Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, Bahagian Akademik dan Antarabangsa, Bahagian Ewa Pembangunan Pelajar dan Alumni, Institut Pengajian Siswaza, Pusat Perancangan dan mereka-mereka Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan, Pejabat Pengurusan dan Kreativiti Penyelidikan, Center for Innovation and Consultation, Unit Peneraju Inovasi, Sosial dan Pemindahan Ilmu, Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat, Pusat Media dan Perhubungan Awam USM, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan, Majlis Perwakilan Pelajar dan semua warga staf. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.